Okey, hai semua. Untuk video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk menggunakan arahan-arahan modify. Okey. So sebelum tu untuk kamu buat sekali, okey, untuk buat sekali latihan ini, kamu kena download dahululah. Okey, file class modify ikut version. So kalau version AutoCAD kamu version 2013 dan ke atas, so kamu download yang version 2013. So kalau bawah daripada 2013 kamu punya version AutoCAD, so upload version 2010. Alright. So bila kamu dah upload tu, okey, bila kamu buka kamu akan dapatlah, okey, kamu akan dapat view yang sama macam saya sekarang. Okey. So kita pergi pada modify ni. Alright. So kalau sebelum ni kita dah belajar draw, okey. Kalau dalam lukisan kejuruteraan, draw tu basically adalah pen atau pensel yang kita guna untuk melukis. Okey. Sementara drawing aid, dia seumpama kita gunakan pembaris untuk buat kita nak buat lukisan garis lurus. Okey, kalau kita guna French curve, kita nak buat curve. Itu macam drawing aid. Okey, so modified pula dia lebih kepada macam ah, dia macam apa kata, macam pemadam lah. Okey, bila kita dah lukis, kemudian kita akan padam. Okey, sebab kita modified. Okey, modified tu basically macam sama ada kita nak panjangkan atau kita nak pendekkan. Alright. Okey, so kalau kita tengok modify ni dia ada di dalam ribbon ni, dia kedudukan dia berada di sebelah draw. Okey, so kalau kita tengok sini arahan semua ada di sini. Okey. So kalau bila kita nak masuk arahan modify, sama ada kita boleh pilih di ribbon ataupun kita masukkan shortcut dia. So kalau kamu tengok dalam file ni, di setiap rajah ni kamu akan tengok ini huruf yang besar ni, itu adalah dia punya shortcut dia. Okey. Alright, so kita pergi kepada arahan modify yang pertama, iaitu trim. Okey. So trim ni basically kita nak potong. Okey. So benda yang panjang kita nak potong. Okey. Kalau kita tengok di sini, kita akan potong dia sehingga kepada line yang ini, seperti dalam rajah di sebelah kanan. Okey. So sekarang ni kita nak lukis, kita nak jadikan lukisan sebelah kiri ni seperti di sebelah kanan. Okey. So langkah pertama adalah kita masuk arahan trim. Okey, so kita boleh pilih di atas ni trim ataupun kita masukkan arahan TR. Lepas tu kita enter. Okey, perkara pertama dia suruh kita select objek seperti dalam command line ni. Okey, so yang objek yang kita pilih yang pertama sekali untuk trim, bukannya kita nak pilih objek yang kita nak potong. Kita pilih objek batasan, dia punya boundary dia dahulu. So kalau kita tengok boundary tu apa, boundary ni adalah contoh macam ini. Garisan tu kita nak potong sehingga objek ni. So objek ni dia kita panggil sebagai boundary. Okay, so kita select dulu boundary kita yang pertama. Okay, the next step kita tekan enter. Okay, lepas kita tekan enter, barulah kita select objek yang kita nak trim tadi. Kalau kita tengok ni, bila kita trim, dia akan potong sehingga boundary kita. Okey. Alright. So kalau kita dah habis trim pada objek tu, kita dah selesai, kita tekan enter lagi sekali. Alright. Untuk contoh yang kedua, trim yang kedua, okey, kita nak potong juga, kita nak modify garisan ni, dia pendek sehinggalah ke garisan yang ini. Tapi kalau kita tengok garisan ni, dia tidak menyentuh boundary kita. So, kaedah dia adalah, okey, kita masuk dahulu arahan trim. Okey, kita select kita punya boundary, tekan enter. Okey, sekarang ni, bila kita tekan enter, kita tak boleh nak potong ni. Okey, nampak tu di situ ada simbol no. Okey, simbol palang tu no, maksudnya dia tak boleh buat. So, kita kena pergi ke bawah ni, kita pilih edge dahulu. Klik pada edge dan pilih extend. So, kalau kita tengok yang di dalam kurungan ini adalah no extend. Itu adalah default setting dia. So, once kita tukar kepada extend, default setting dia akan berubah kepada extend. So, lepas ni apabila kita nak buat lagi sekali, kita tak perlu lagi
tukar setting ni. Sebab dia dah tukar setting tu, dia tukar sekali saja. Lepas tu kita tak perlu buat lagi. Okey, so kita pilih extend. Okey, kalau kita pilih extend, barulah kita boleh potong di situ. Okey, so enter. Alright. Yang ini adalah kombinasi lah. Okey, jadi bila ada kombinasi macam ni, okey, kita masuk arahan trim, TR. Okey, select boundary. Okey, boundary ni kalau kita tengok di sini, semua ni adalah boundary. Contohnya macam untuk garisan ini, boundary dia adalah garisan ini. Okey, dan garisan ini pula boundary dia adalah garisan satu. Okey, satu melentang, boundary dia satu menegak. Dua melentang, boundary dia dua menegak. So kita pilih semua. Okey, semua boundary ini. Okey, kita pilih select hijau. Right. Okay, kita dah select semua objek ni. Kita enter. Alright. Lepas tu kita trim. So, kita nak potong yang ni kan. Okay, bila kita nak potong ni, kalau kita nak cepat, kita boleh klik dan kita select. Dan yang ni pun sama. Kita klik dan kita select mana yang kita nak potong. Alright. So, yang ni pun sama. Kita klik and select. Klik and select. Alright. Okay, yang ni klik and select. Klik. Oops. Tak boleh. Yang ni. Okay. Itu. Okay, bila kita dah habis ni, dia masih menunggu lagi arahan daripada kita. So, kita tekan enter menandakan kita nak stop arahan tersebut. Alright, so untuk yang ni, kita nak jadikan dia seperti di sebelah kanan. So, ini pun sama juga. Bila kita masuk arahan trim, kita select semua garisan ni sebagai boundary. Alright. Lepas tu kita enter dan baru kita pilih objek yang kita nak trim. Bila dah selesai, tekan enter lagi sekali. Alright. Okay, untuk objek yang seterusnya, kita masuk lagi arahan trim. Alright. Kita select. Okay, lepas tu kita buang yang mana kita tidak mahu. Okay, enter. So, itu adalah arahan trim. Okay, basically trim adalah kita nak potong. Okay, kita nak pendekkan. Alright, yang kedua adalah extend. Extend adalah arahan yang berlawanan dengan trim. Kalau trim kita nak potong, extend kita nak panjangkan seperti kita tengok dalam rajah ini. So extend ni kita nak panjangkan garisan ni sehingga ke ini. So ingat, extend tadi dia sama dengan trim. Kita kena pilih boundary dahulu, lepas tu baru kita tekan enter, baru kita select objek yang kita nak extend. Alright, so sama saja dia punya jalan kerja dia. So kita masuk arahan extend. So kalau kita tengok sini arahan extend, dia punya shortcut dia adalah EX. Okay, EX. Alright. EX. Alright. So first select boundary, enter, and then kita select objek yang nak dipanjangkan. Okay. Okay, dah habis, tekan enter, keluar arahan. Alright. Untuk yang seterusnya, kalau kita tengok ni, dia ada multiple lines untuk kita extend. Okay. So, kita EX, extend, select boundary, enter, dan select kita punya garisan yang kita nak, garisan-garisan yang kita nak panjangkan tu. Okay. So, enter. Alright. Okay. Yang ni pun sama. Yang ni, kalau ni tadi, yang ni kita nampak boundary dia, memang dia akan sentuh boundary dia kan. Okay. So, yang ni boundary kita tu, dia pun pendek juga. Okay, so sama boundary tu. So, yang ini bila kita extend, okay, kita select duduk semua ni, empat line ni. Okay, tekan enter. Alright. Sebab tadi kita dah setting no extend kepada extend tu. Okay, jadi kali ni kita tak perlu nak setting dia punya edge dia. Okay, kalau kita tengok edge dia ni tadi, dia extend. Okay, edge dia di sini extend. So, kalau by default kamu punya setting adalah no extend, so kamu kena ubah jadi extend. Alright. So, berbalik pada ni tadi. Okay, so yang ni kita just pilih lah. Okay. Kita pilih mana yang kita nak panjang ke tu. Okay. Alright.
Okey. Okey. Okey, yang ni kita kena tekan beberapa kali sebab boundary dia, dia akan memanjang contoh macam tadi kan line 1 ni dia akan pergi panjang sampai ke 4. Lepas tu kita kena klik lagi supaya dia panjang pergi sampai 3. Lepas tu klik lagi sekali supaya dia pergi memanjang sampai ke garisan 2. Dan last sekali kita kena klik lagi sekali supaya dia pergi ke 1. Okey. So dah habis tamat, kita tekan enter. Okay, so to extend and trim. Extend kita nak panjangkan. Instead of trim kita nak pendekkan. Okay. Arahan yang seterusnya adalah fillet. Okay. So kalau kita tengok di sini fillet ni basically kita nak modify. Okay, kita nak modify penjuru ni supaya dia jadi smooth, dia jadi curve. Okay, so curve tu, bila curve ni dia ada radius dia. So kalau kita tengok di sini radius yang perlu kita masukkan adalah 10 unit. Okay, so kita masuk dahulu arahan fillet. So kalau kita tengok sini fillet, arahan dia adalah F. Okay, F fillet, enter. Okay, kita baca di bawah ni. Okay, select first object. Okay, or okay. Di sini kita tidak masukkan lagi dia punya radius. Dan kalau kita tengok di sini, command line ni, dia punya default radius dia adalah 50 unit. Okay, ini adalah default radius dia kalau kita tengok pada command line. Okay, so kita nak ubah dahulu radius daripada 50 jadi 10. So kita pergi sini, select radius dan masukkan nilai 10 dan enter. Okay, so sekarang radius kita dah 10. So kita akan select dulu pada garisan pertama. Okay, lepas tu kita akan select garisan kedua. Okay, so bila kita select saja garisan kedua, automatik dia akan keluar arahan dari fillet tu. Dia akan construct fillet and then dia keluar arahan fillet. So sekarang ni kita punya command kita matilah. Alright, kita tengok contoh yang kedua. Okay, kita masuk lagi arahan fillet. Okay, kalau tadi kita dah setkan radius kita kepada 10 dan kita nak masukkan lagi radius 10, so kita tak perlu nak setting lagi sebab default radius kita adalah 10 sebab tadi kita dah set 10. Okay, unless kita nak masukkan radius yang lain, barulah kita ubah radius. So kalau tidak, kita tengok sini, okay, radius dia adalah radius yang kita nak, so kita tak perlu ubah apa-apa. So kita just pilih line pertama dan kita pilih line kedua dan kita kita tak perlu nak tekan enter lagi sebab memang dia dah keluar arahan. Okay. So kalau kamu tengok fillet ni, bila kita pilih line pertama, kemudian kita pilih line kedua, dia akan terus construct fillet dan arahan tu dia akan terus keluar. Okay. Right, yang ni lagi sekali, kita masuk lagi arahan fillet. Okay. Kita masuk arahan fillet. Fillet. Line pertama, line kedua. Alright. Yang ni pun sama. Fillet, arah line pertama, line kedua. Alright. Okay. Alright, kali ni fillet ni radius dia adalah kosong. So kita masuk arahan fillet. Kita pilih radius. Dan kita masukkan kosong. Okay, so sekarang ni fillet kita punya radius adalah kosong. So kita pilih line pertama, kita pilih line kedua. Okay, bila fillet kita radius kosong, dia akan jadi macam ni lah. Alright. Okay, kita lagi sekali masuk lagi arahan fillet. Select. Alright. Okay. Yang ni berbeza sikit. Yang ni kalau kita tengok gambar rajah di sebelah ni, kita kena buat supaya ada 4 penjuru ni ada fillet. So kalau sebelum ni, every time kita buat satu fillet, dia akan exit arahan tu. Okay, dia akan exit arahan fillet. Okay, so yang ni kalau kita nak buat 4 ni, kita boleh masuk arahan fillet. Okay, kali ni kita kita tukar dulu radius daripada kosong, tukar radius jadi 5. Enter. Okay, bila kita nak buat 4
fillet, kita boleh pilih multiple. Okey, pilih multiple di sini dan kita boleh klik line pertama, klik line kedua. Kalau kamu tengok bila saya pilih line kedua ni, dia tidak keluar arahan, dia tak exit arahan fillet. Okey, dia masih ada dalam arahan fillet lagi sebab kita sudah pilih multiple. Okey, so dia faham kita nak buat multiple fillet. Okey, dah habis tu baru kita tekan enter. Okey, so itu adalah arahan fillet. Alright, seterusnya adalah arahan chamfer. Alright, chamfer ni dia macam fillet, cuma beza dia, dia akan cut line tu supaya dia sengit beginilah. Okey, kalau kita tengok di sini, dia pendekkan yang horizontal ni sebanyak 20 dan vertikal ni sebanyak 10. Lepas tu line tu dia bersambung di situ. Okey. So dalam chamfer ni dia ada setting D1 dan D2. D2 is for distance. Okay. Distance 1 and distance 2. Distance 1 and distance 2 is basically adalah line pertama yang kita pilih. Kalau distance 2 adalah line kedua yang kita pilih. Alright. So kita masuk dulu arahan chamfer. Kalau kita tengok sini arahan chamfer adalah CHA. Alright. Okay. Kalau kita tengok di command line, distance 1 is default setting is 0 and distance 2 default setting is 0. So kita nak ubah ni supaya distance 1 is 20 and distance 2 is 10. Okay. So kita ubah distance 1 20, specify second chamfer distance 10. Alright. Alright. First chamfer distance is 20 and second chamfer distance is 10. Okay, so kita kena pilih. Okay, di sini distance 1 dan yang ini distance 2. Nampak? So basically dia potong. Okay, dia potong line yang satu ni dia potong sebanyak 20 dan line yang kedua ni dia potong sebanyak 10. Lepas tu barulah disambung dua garisan tu. Alright. So kalau kita tengok contoh yang ni kita pilih ini sebagai distance 1, ini kita pilih ini sebagai distance 2. Okey. So apa jadi bila kita pilih terbalik? Ataupun kita pilih ini distance 1 di sini, distance 2 di sini. So kita masuk balik chamfer. Okey, kita tengok dia punya apa? Dia punya default setting distance 1 20, okey. Distance 2 10. Okey, betul lah setting. So kita tak perlu ubah. Cuma beza sekarang ni, tadi kita pilih sebelah atas dulu, sekarang ni kita pilih sebelah bawah ataupun vertical line tu dulu, baru kita pilih horizontal. Okey. Okey. Nampak beza dia line tu. Tadi kita pilih yang horizontal dulu, baru kita pilih vertical. Yang bawah ni kita pilih vertical dulu, baru kita pilih horizontal. Okey, sebab distance 1 is 20. So basically jarak yang ni adalah 20, dan jarak yang ni adalah 10. Alright. Okay, tu chamfer. Alright. Second, next is chamfer. Tapi kali ni kita nak buat multiple. Okay. Multiple edge. Okay, so kita masuk chamfer. Okay. So kita kena ubah dahulu default setting distance 1 and distance 2. Okay, kita masuk distance. Distance 1 10, distance 2 pun 10. Okay. Lepas tu kita lagi sekali kita pilih multiple. Okay. Pilih multiple dan kita pilih edges yang kita nak chamfer kan. Right. Okay, jadi macam sebelah. Okay. Bila habis kita tekan enter untuk exit command. Alright. Alright. Itu chamfer. Okay, seterusnya kita pergi dekat offset. Okay. So offset basically kita nak multiply kita punya objek tu. Okay, kita nak multiply ataupun kita nak duplicate. Okay, kita nak duplicate objek tu pada jarak-jarak yang tertentu. Itu maksud dia offset. So kalau kita tengok sini, okay, kita tengok sini line ni basically kita nak buat supaya duplicate setiap 10 unit. Okay, sebanyak
4. Okey, 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri. So kita masuk arahan offset iaitu um, iaitu O. Okey, O for offset, enter. So kau baca dekat situ command line specify offset distance. So offset distance kita adalah jarak antara objek yang kita nak duplicate dengan objek yang original. Okey. So ini jarak dia adalah 10. So kita masukkan jarak 10. Okey. Right. Kemudian kita pilih objek yang kita nak duplicate. Okey, lepas tu kita halakan dia nak pergi ke kiri atau nak pergi ke kanan. So kita buat kiri dahulu. Okey. Nampak tu dia masih tak keluar lagi arahan offset sebab dia masih part segi. Okay, kita pilih lagi sekali objek tu. Kali ni kita suruh dia pergi ke kanan pula. Okay, lepas tu kita nak duplicate objek yang ni pula. Select dia dan kita bawa dia pergi ke kanan. Dan yang ini kita select dia, bawa dia pergi sebelah kiri. Okay, so tu offset. Ni offset ni sangat berguna especially contoh macam kita nak lukis bendera ataupun kita nak buat lukis dinding. Okay, daripada kita punya rangka tu kita nak buat dinding, so kita offset. Okay, sebelah dalam dengan sebelah luar. Right. Okay, bila dah habis kita tekan enter untuk exit. Alright. Okay, kalau kita tengok di sini kita nak buat bulatan ni. Okay, kalau kita nak tengok buat bulatan ni. Okay, 10 pergi keluar 10, masuk ke dalam 10 dan 10 lagi ke dalam. Okay, so kita masuk arahan offset. Okay, so kalau kita tengok di sini kita punya offset distance kita dah setting 10 tadi. So dia masih ingat lagi setting kita sebelum ni. So kita tak payah nak masuk lagi. Okay, kita kena masukkan lagi 10. Alright. Kemudian kita select objek yang kita nak offset. Okay, keluar sekali. Pilih lagi sekali. Klik ke dalam. Alright. So kita select yang ni. Pilih ke dalam. Klik. Okay. Settle. Tekan. Enter. Alright. Yang ni sama juga. Yang ni kita nak buat dia masuk ke dalam offset dia ke dalam pada jarak 5 unit. So kita masuk arahan offset. Kita masukkan nilai distance kita iaitu 5. Enter. Alright. Lepas tu kita pilih objek kita. Alright. Okay, kita pilih objek kita. Masuk dalam. Okay. Kalau tengok sini objek kita ni dia akan macam tu. Jadi kita kena trim yang ni. Ini kita trim. Alright. So kita buatlah sampai ke dalam dapat. Okey. Alright. Okey. Kita boleh buat macam tu. Kemudian kita trim tepi ni. Kita trim semua ni. Okey, kita trim semua ni. Kita dah buat tu, kita boleh trim semua ni. Okey. Trim. Okey. 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 Ini. Oh, okey. Dia tak cukup offset. Alright. Okey, okey, okey. 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 Alright. Okey. So begitu. Okey. Okey, kita pergi kepada arahan seterusnya iaitu move. Alright. Move ni basically kita nak gerakkan. Okey, kita nak gerakkan ini pergi ke tengah-tengah ni. Okey.
So bila kita nak pergi tengah-tengah ni, kita nak make sure kita tangkap dia punya tengah ni. So macam kita nak tangkap tengah kepada objek ni, make sure kita pergi kepada drawing aid, object snap, make sure kita pilih geometric center. Alright. Okay, make sure pilih geometric center. Okay, so sekarang ni kita move, arahan move adalah M. Okay, M, enter. Select objek yang kita nak move, enter. Kemudian kita select geometric center. Okay, pilih geometric center. Kita klik dan bawa ke geometric center yang objek yang lagi satu ni. Okay, alright, macam tu. Okay, ini pula kalau kita tengok yang ni, kita nak bawa objek ni, kita nak bawa pergi ke sini dan dia selari lah. Okay, so kalau kita tengok sini, dia punya tengah ni, okay, midpoint dia akan selari dengan midpoint garisan yang ini. So make sure kita on dahulu midpoint. Okay, so midpoint, alright. So kita masuk arahan move, select objek yang kita nak move, enter. Pilih midpoint yang ini dan kita pergi kepada midpoint ni. Okay, make sure kita pergi daripada midpoint ni, kita bawa. Okay, nampak tu garisan hijau tu. Alright, kita nak cari dia punya intersection antara ini dengan midpoint yang ini. Kita bawakan dia sikit ke situ dan kita turunkan slow-slow. Okay, so nampak di situ. Okay, intersection dia tu. Kemudian kita klik saja. Alright, kita klik saja. Itu intersection dia. Alright, itu move. Okay, next is rotate. Rotate basically kita nak pusingkan dia pada sudut-sudut yang tertentu. Alright. So macam ni kita nak pusing dia ke sudut 30 darjah. So kita masuk arahan rotate, RO, enter. Right, select objek yang kita nak rotate, enter. Kalau kita tengok di sini, specify base point. Base point basically adalah di mana dia punya pusat putaran itu. Okay, pusat putaran dia. So basically dia akan berputar di base point. So di sini kita nak ini base point kita. Maksudnya dia akan berputar di garisan di titik tersebut. Okay, so kita select ni as base point. Okay, so kalau kita tengok ni dia akan berputar pada titik tersebut. Alright. So kalau kamu tengok bawah ni dia bagi tanya specify rotation angle. So kalau kamu ingat AutoCAD dia punya rotation, okay, dia calculate daripada east F0 and then dia akan pusing counterclockwise. Okay, so 30 degrees tu dia akan naik 30 degrees. So kita masukkan saja 30. Alright, so itu adalah rotate. Okay. Okay, yang ni dia nak rotate. Kalau kita tengok ni dia nak rotate ni, dia rotate 90 degrees ke bawah. Okay. Alright, kita RO. Okay, sebelum tu dia nak pusing ni, dia pusing pada dia punya pusat bulatan ni. Alright. So kita kena make sure dia punya, kita pilih di sini. Okay, object snap di center. Make sure kita pilih center. Okay, kita off yang lain ni, geometric center kita off. Yang center kita select. Okay, lepas tu kita rotate. RO, select object, enter. Dan kita cari dia punya rotation, dia punya base point, sorry. Okay, base point dia pada pusat ni, pusat bulatan ni. Okay, alright, select center ni as pusat bulatan dia. Lepas tu kita pusingkan dia di sini. Kalau kita tengok ni pergerakan dia adalah 90 darjah. So kita type je 90. Alright.
Okey, itu adalah rotate. Okey, rotate. Okey, seterusnya adalah divide. Divide ni adalah satu cara untuk dia bahagikan satu objek tu kepada segmen yang kita nak. Contohnya macam garisan ni, kita nak bahagi dia kepada 5 bahagian. Okey, ukuran berapa tak kisah, as long as kita bahagi 5 bahagian. So bila kita buat divide ni, dia akan ada by the end of the divide, kita akan dapat tanda X ni, note X ni. Okey. Alright, so let's say kita masuk dulu arahan divide, div, enter. Okey, select object to divide and okey, lepas tu enter the number of segment. So segmen yang kita nak adalah 5. Okey, so kita masuk 5. Okey, so nampak di situ. Dia akan bahagikan objek ni kepada 5 bahagian. Dia akan tandakan. Dia tak pecahkan objek tu. Dia just tandakan dengan simbol X ni. Okey. So nanti kalau kita nak buat apa-apa, kita just object snap pada node-node ni. Right? So divide basically kita nak bahagi kepada berapa bahagian kita nak. Okey, measure pula kita nak bahagi ikut ukuran yang kita nak. So let's say lah objek ni kita nak bahagi dia setiap 30. Alright. So kita masuk arahan measure, ME. Select object. Okay. Lepas tu specify length of segment. Length of segment yang kita nak adalah 30. So dia akan bahagikan ni setiap 30. Cuma yang last ni sebab tak cukup 10 kan. So dia tinggal 20 sajalah. Tapi yang lain tu dia akan bahagikan sebanyak 30. Panjang setiap ni 30 kecuali yang last ni sebab tak cukup. Okay, beza lah measure and divide. Divide kita nak bahagi ikut segmen. Kita tak kisah panjang berapa. Okay, measure pula kita nak bahagi ikut panjang. Tak kisah segmen berapa. Okay. Okay, yang seterusnya arahan. Yang seterusnya adalah mirror. Mirror ni basically kita nak duplicate secara mirror. Okay, macam kita tengok cermin, ada duplicate kita di sebelah sana. Di sebelah depan kita ada duplicate. Okay, so macam ni pun sama juga. Kita duplicate macam objek ni, kita duplicate sebelah kiri, dia akan duplicate sebelah kanan. Okay, so arahan yang kita nak gunakan adalah mirror, MI. Right. Okay, kita masuk arahan MI, dia akan suruh kita select objek. So, kita select dua objek ni. Tekan enter. Kemudian kita nyatakan di manakah mirror kita tu. So, kita nak duplicate mirror kita mestilah di sini kan. So, kita select first point of the mirror. And then kita select second point of the mirror. Lepas tu dia akan tanya, nak erase source object. Okay, ini adalah source object kita. So, kalau dalam kes ni, kita tak nak source objek kita terpadam. So, kita pilih no. Okay. So, daripada half triangle tu, dia dah jadi full triangle. Okay, yang ni berbeza yang ni. Okay. Yang ni kita dah buat mirror. Tetapi, kita punya source objek kita padam. Kalau kita tengok di lukisan ni, source objek sudah tiada. So, kita masuk arahan mirror. Select object. Enter. Specify first point of mirror line. Okay, and then second point of mirror line. Okay, so right now dia tanya erase source object. Okay, this time kita akan select yes. Alright, so source object tu dia sudah padam. Alright. Okay, next is mirror, di mana kita nak ubah. Selalunya kalau macam kita tengok ni, gambar ni, ini adalah layout bilik air. Ini ada bathtub, ada tandas, ada sink. Okay, ini berguna apabila selalunya bila kita buat plan rumah, kita nak buat plan rumah teres. So, ini rumah sebelah kiri, ini rumah sebelah kanan kan. Okay, so kita lukis saja satu. Okay, lepas tu kita mirrorkan saja untuk dia ubah kedudukan bathtub tu pergi belah kiri.
Okay, dan sinki ni pergi sebelah kanan. So, kita gunakan arahan mirror, select semua objek, enter, dan kita ambil garis tengah bilik ni. Okay, so ini garis tengah bilik ni, bilik air ni. Kita pilih yang ni, kita pilih dekat bawah ni. Okay, so dia tanya nak erase source object. Yes, kita erase source object. So kalau kita tengok ni bathtub tadi daripada kanan dia pergi ke kiri. Okay, dia berubah. Okay. Okay, so itu mirror. Alright. Next is scale. Scale ni adalah kita nak ubah size ataupun kita nak besarkan atau nak kecilkan sesuatu objek dalam AutoCAD. Okay. So scale ni dia bergantung kepada scale factor. Kalau kita tengok ni scale factor. Okay, kita masuk luar arahan scale SC. Okay, first dia akan suruh select object. So kita select objek yang kita nak kecilkan. Kita tekan enter. Alright. Base point ni adalah di mana dia akan pegang objek tersebut. Okay. So bila dia dikecilkan, benda tu akan lekat di mana. Okay. So ini base point kita. So kalau kita tengok ni, bila kita besar atau kecilkan, dia akan stick to our base point. Alright. So kalau kita tengok sini scale, dia tanya specify scale factor. So kita masukkan scale factor 0.5. Bila kita masukkan scale factor 0.5, lukisan tu jadi kecil. Right? Okay, kita try yang ni pula. SC, select object, enter, specify base point, and then masukkan scale factor 2. Okay, kalau kita tengok ni, dia jadi besar pula. So kalau scale factor ni, kalau kita tengok nilai bawah daripada 1, dia akan jadi kecil. Lebih besar daripada 1, dia akan jadi lebih besar. Okay, so macam contoh di bawah ni, kita nak daripada rectangle ni, okay, kita nak kecilkan daripada 100 jadi 60 dan 200 jadi 120. Alright. So maknanya bila kita scale, select, enter. Okay, ini base point kita sebab dia akan lekat di situ. Okay, so daripada 100 nak pergi ke 60 ni, dia akan jadi mengecil. So bila kecil, dia punya scale factor mesti bawah 1. Okay, so kalau dalam hal ni kita 60 bahagi 100, so kita akan dapat 0.6. Okay, so nampak tu, yang ni dia jadi 120 dah. Right. So yang ni dia jadi 60. Right. Okay, yang tu yang senang punya. Okay, ini scale yang seterusnya. Okay, di mana kita nak besarkan diamond ni supaya tinggi dia sama dengan objek yang sebelah ini. So dia tinggi ni dia sama dengan ini. So basically ini reference dia. Ini reference dia. Alright. So kita masukkan arahan scale. Okay, kita select objek yang kita nak besarkan. Kita tekan enter. Base point. Okay, select base point maksudnya dia akan pegang dekat sini. Okay, dia akan pegang di situ. Okay, kita nak besarkan ikut dia supaya yang hujung penjuru atas ni sama dengan penjuru atas di sana. Kita klik select reference. Okay. Specify reference length. Reference length dia adalah ini. Reference length dia adalah daripada sini, bawah ni, bawah diamond hingga ke atas diamond. Alright. Lepas tu specify new length or points. Kita pilih points. Points ni adalah dia nak besar daripada mana sampai ke mana. So daripada bawah tu sampai ke atas tu. Alright. So itu adalah scale gunakan reference points. Alright. Okay, next is stretch. Stretch kalau kamu tengok, okay, kalau kamu tengok pada objek ni, basically
objek ni kita panjangkan, okey. Daripada 40 ni dia akan jadi 60. Okey, kita masuk dulu command stretch. 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 Okey. Select ni. Okey. Lepas tu kita ambil mid ni. Okey, kita ambil pada center point ni. Right, kita nampak tu. Okey, so yang ni dia akan panjang sebanyak 20 lah. 40 jadi 60 kan. So dia akan bertambah sebanyak 20. So kita masukkan 20. Okey. So stretch. Okey. Alright. Seterusnya adalah break. Break ni bila kita nak buat, kita nak pecahkan lah. So macam rectangle ni kita nak pecahkan dia. So kalau kita tengok ni, ini actually jarak dia 150 lah. So dia akan daripada tengah ni dia akan potong 50, dia akan buang 50 dekat tengah-tengah ni. So kita gunakan arahan break, PR. Okay, select object. Okay. So yang ni tadi kita pilih saja kan. Okay. So kita pilih first point dahulu. Pilih balik first point. Dan kita pilih di tengah-tengah objek ni. Okay. Garis tengah garisan atas ni kita pilih. Kita klik. Okay, specify second breakpoint. Okay, kalau kita tengok ni, dia akan buang 50 dekat tengah-tengah ni kan. So, ke kanan ni, kita akan buang 25. Okay, masuk lagi arahan break. Select first point. Select first point. Dan kita buang ke sana lagi 25. Okay, so kita pilih tengah-tengah. Lepas tu kita buang 25 ke kanan dan 25 ke kiri. Right, to break. Okay. Okay, next command is lengthen. Okay, lengthen basically kita nak panjangkan line tersebut. Okay, kita nak panjangkan line. Right. So, kita nak panjangkan line ni ada beberapa kaedah lah. Okay, ada beberapa kaedah. Okay, kita nak panjangkan. Okay, kita masuk arahan lengthen lo. Length. L-E-N. Okay, kita pilih dekat sini ada delta, percent, total and dynamic. Okay, so kita pilih delta. Delta ni maksudnya berapa baki kita nak tambah. So macam ni 50, kita nak tambah 20. So kita masukkan kita punya delta length kita 20. Enter. Lepas tu kita just klik saja. Okay, kita klik saja pada objek tu ke arah mana dia nak tambah. Okay, kalau kita pergi dia klik pada sebelah kiri ni, dia akan tambah panjang sebelah kiri lah. Kalau kita pergi sebelah kanan, dia akan tambah panjang di sebelah kanan. Alright. Okay, enter. Okay, kalau kita tengok di bawah ni pula, dia nak pendekkan sebanyak 20. So, bila kita nak pendek sebanyak 20, kita akan masuk nilai length negative. So, kita masuk balik len. Len. Pilih delta. Dan this time kita masukkan negative 20. Dan kita select yang kita nak buang tu. Sebelah kiri atau sebelah kanan lah. Kalau kita pilih sebelah kiri, dia akan potong sebelah kiri. Select sebelah kanan, dia akan potong sebelah kanan. Right? Okay, enter. Okay, next is kita masukkan percent. Okay, so ini silap ni. Ini supposed to be percent. So, kita masuk length. Okay, this time kita select percent. So, kita nak panjangkan dia 200%. Right? So, kita masukkan 200% lah. So, 200%, 50, dia akan jadi 100. Kita select ni. Okay. So, kita try lagi len. Okay. Kita akan pilih percent. Dan kita masukkan 50%. So, 50% daripada 100 is 50 lah. So, dia akan potong half. Okay, itu kalau kita guna percent. Okay, next is kita masukkan total. Okay.
Basically kita masukkan kita dah tahu dah kita nak dia panjang 80. So kita masukkan nilai 80. Okey, so kita masuk len, pilih total, kita masukkan 80. So dia akan terus panjang 80. Dan yang ni pun kita boleh terus pilih. Okey, tak payah masuk arahan baru. Okey. So benda yang panjang bila kita dah set 80, kita klik pada benda yang pendek, dia akan jadi panjang. Dan bila kita klik pada garisan yang lebih panjang daripada 80, dia akan jadi pendek lah. Right? Okay, next is dynamic. Okay, dynamic. Okay, kita pilih len. Okay, kita pilih dy. Okay, kita pilih dy. Dynamic ni basically bila kita pilih dynamic, dia akan panjang ikut cursor kita. Okay, dia akan panjang ikut cursor kita sepanjang mana kita nak pergi. So kalau dalam hal ni dia akan panjang sehingga ke node X. Okay, jadi node X ni kita nak tangkap dia, kita activate object snap node. Okay, so kat sini dia panjang lah. So dia dah panjang jadi 150. Yang ni pun sama, kita boleh select dan kita select dia supaya dia pendek. Okay, so basically dynamic bila kita nak panjangkan ikut pergerakan cursor kita. Alright. Okay, last modify command is array. Okay, so array ni ini amat berguna, especially bila kita nak duplicate banyak-banyak. Okay, contoh macam ni, kalau kita buat plan meja. Okay, meja dalam kelas contohnya. Okay, so kita lukis saja satu meja and then kita array. Kita array banyak-banyak. So kita jimatkan masa daripada melukis meja tu. Kita lukis sekali je and then kita array. Okay, untuk array ni command dia adalah AR. Okay, kita select objek yang kita nak array. Okay, dah select objek yang kita nak array, kita tekan enter. Okay, kalau kita tengok di bawah ni, enter array type rectangular, path or polar. Okay, untuk kita punya array ni, kita nak buat dia ikut rectangular punya bentuk. So rectangular. Okay, kalau kita tengok sini, bila kita pilih je rectangular tu, terus dia keluar array creation punya ribbon. Alright. So setting-setting ni kita nak ubah ni, kita ubah di sini. Okay, kalau kita tengok sini ada bilangan column, bilangan row, bilangan level. Okay, so untuk yang ni kita set dahulu column, bilangan column and bilangan row dia. Kalau kita tengok sini, bilangan column adalah yang inilah. 1, 2, 3, 4, 5. So column dia ada 5. Dia punya rows ada 1, 2, 3. Okay, so row dia 3. Okay, jarak antara row dengan column ni, dia bukan jarak ini dia jarak daripada sisi yang sama. Okay, so jarak sisi yang sama ni berapa jarak sisi yang sama? Okay, kalau tengok sini jarak dia adalah 50 vertical dan 50 horizontal. Okay, so ni between ni, itu adalah jarak dia. Okay, jarak between. Okay, so ini 50, ni pun 50. Okay, so kita tengok tu dia terus jadi. Bila siap, kita just close array. So kita dapat objek yang kita nak. Kalau kita tengok array yang kita buat ni, dia adalah satu objek. So kalau kita select array ni, kita padam, dia akan padam semua. Alright. Okay, next kita nak buat meja tu, kita nak susun bentuk macam bulat, semi bulatan ni. So ini bentuk ni, bila kita pilih array, kita masuk arahan array, select object, kita akan pilih polar. Okay, kita pilih polar. Okay, kita pilih kita punya axis of rotation kita ataupun base point kita, kita pilih yang ini. Okay,
Kalau kita tengok pergerakan dia macam tu lah. Inilah base point dia. So kita pilih ini base point dia. Okay, kalau kita tengok sini dia akan 360 degree tu ada meja tu. So kalau kita tengok sini petak tu ada 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. So item di sini kita ubah 5 saja. Dan dia fill, kalau kita tengok sini, sekarang ni by default dia fill 360 degree. Tapi kita nak dia fill 180 degree saja. So kita select sini 180 degree. Okay. So yang between tu dia automatic dia akan berubah lah. Kita tak perlu setting lagi. Kita ubah item dengan fill saja. So between tu dia akan, senang cerita bila kita ubah salah satu dua ni, salah satu tu automatic dia akan berubah sendiri. Okay. Kita tak perlu ubah lagi. Right. So yang ni kita dah dapat dah. Cuma beza dia kita punya apa? Kita punya part segi tu atau meja tu dia rotate sekali. Okay, so kita tak nak dia rotate, kita nak dia fix pada kedudukan menghadap ke depan ni. So kita pilih di sini rotate items. Okay, kita unselect dia. Kita unselect rotate item. Kalau kita select rotate item dia akan rotate lah. Kalau kita unselect dia akan kembali kepada asal tu. Okay, direction ni pula bila kita nak ubah dia direction. Okay, sama ada ke atas atau ke bawah. Macam tu lah. Alright, lepas tu kita close. Okay. Okay. Yang third array sama juga, dia polar juga. Cuma dia akan, okay, kita ambil array. Okay, kita select yang ini, garisan ni. Okay, enter. So kita ambil polar. Lepas tu kita select base point kita pada midpoint, pada center of circles. Okay, center of circle. Select. Right, kalau kita tengok sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 item. So di sini kita ubah dia jadi 14 item. Dan dia fill 360 degree fill. Okay. So yang between kita tak payah ubah lah, automatic memang 26 lah. Okay, 360 bagi 14 dapat 26. Right. So ini selalunya untuk memudahkan kita macam kita nak lukis bintang pada bendera Malaysia. Kita boleh gunakan array ni. Okay, kita close array. Right. Okay, jadi untuk modify, itu saja arahan-arahan modify. Okay, jadi anda boleh practice. Okay, practice modify gunakan file ini juga. Alright, sekian. Terima kasih. Bye-bye.